Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe, dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. So guys, sebelum kita mula, aku just nak remind pada korang yang kita dah available di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. Korang boleh cari the segment podcast. Malam ni, malam kisah seram subscriber, malam podcast. Tapi sebelum tu, jom kita layan the intro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Alright guys, macam aku cakapkan tadi, malam ni adalah malam podcast, iaitu malam kisah seram subscriber. Dan hari ni aku ada someone on the line, pemanggil yang baru yang belum pernah kita call lagi ataupun belum pernah kita cuba untuk dapatkan cerita daripada dia, dan dia berada dalam talian sekarang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa cakap tu? Nama saya Muhammad Alif Syafiq, tapi boleh panggil saya Alif je lah. Alif Jadi Alif sekarang umur berapa, Alif? Sekarang ni umur 29 tahun. Okay. Bekerja sebagai digital marketing dengan sebuah company retail dekat KL lah. Oh, digital marketing Alif Betul. Lain macam dia punya job scope dia macam best digital marketing ni. Bukan stres ke kerja tu? Kalau ikutkan nak kata stres, mana-mana kerja pun stres kan. Tapi yelah, antara kita pandai cope dengan tak je lah. Kita kena pandai handle lah. Alright. So Lip, macam kau faham tentang kita punya format, tentang kita punya konsep of malam podcast. So usually kalau kita call subscriber, kita akan orang kata sembang-sembang kisah seram lah. So hari ni berapa banyak kisah seram yang kau nak kongsi dengan kita ni? Kalau ikutkan total semua sekali ada 6 cerita. 6. Cumanya yang 3 ke 4 cerita tu dia pendek-pendek je lah. Jadi 3-4 cerita pendek-pendek, lagi 2 tu panjang lah. 2 tu panjang sikit. 6 cerita 6 cerita, betul. 6 jahanam. Okey Lip, tanpa buang masa, jom kita mulakan dengan cerita Lip yang pertama. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, cerita yang pertama saya ni berkisahkan tentang suara misteri dekat depan tandas, dekat rumah. Okey, basically saya cerita dulu lah background tentang rumah saya. Sebab ni adalah cerita, pengalaman ni adalah pengalaman mak saya. Okey, rumah saya ni saya duduk, rumah parent saya dekat Hulu Langat. And then kita orang duduk dekat satu rumah pangsapuri lah, rumah flat kan. Kita duduk dekat tingkat 4 lah. And then saya ceritakan juga sedikit tentang mak saya yang merupakan seorang suri rumah sepenuh mata. And then ayah saya, dia sebelum ni dia bekerja sebagai seorang wartawan dekat sebuah syarikat akhbar. So sekarang dia dah pencen lah. Okay, berkenaan dengan suara misteri depan tandas ni berlaku masa tu saya sekolah. Tapi saya tak ingat tahun bila. Saya rasa tahun 2008 kot. Time saya tingkatan 4 masa tu. Waktu tu dalam tengah malam lah, antara pukul 12 ke pukul 1 pagi. Biasanya ayah saya ni dia akan balik kerja selepas pukul 1 pagi ke pukul 2 pagi macam tu. Sebab wartawan ni kerja dia memang dari segi masa memang fleksibel. And then dia akan kadang-kadang dia keluar awal and then balik pun lambat. Kebiasaannya mak saya ni dia akan siapkan makanan untuk ayah saya. Dia akan masak dululah, siap-siap semua. And then bila dia dah siap tu, dia nak masuk tidur. So, bila dia masuk tidur tu, dia dah tutup pintu semua kan. Okay, layout rumah saya ni, masuk ruang tamu and then boleh nampak ruang makan. Kemudian kalau kita tahu rumah flat ni dia ada macam lorong nak masuk ke bilik. Okay, dekat
rumah tu ada 3 bilik dan kat depan bilik tu ada bilik mandi lah. And then masa mak saya tengah duk layan mata nak tidur kan, duk tengah mamai ke apa tu, dia dengar bunyi grill dibuka. Dia dengar bunyi orang buka grill, buka mangga, buka kunci grill tu, lepas tu buka pintu. And then bila dengar macam orang tu dah masuk, so kebiasaannya ayah saya ni bila dia balik kerja, dia takkan terus masuk bilik mak saya ataupun dia takkan masuk bilik anak-anak dia lah. So dia akan tukar baju dulu, dia akan duduk kat depan TV dulu, dia relax-relax kejap, lepas tu baru dia mandi lah. Kemudian mak saya ni dengar lah aktiviti ayah saya ni bila dia balik kerja kan, duduk buka baju depan toilet ke apa semua tu, sebab tempat basuh baju dengan bakul laundry tu kat depan toilet je. Dan dia dah dengar ayah saya ni dah buka baju apa semua. Kemudian tiba-tiba selang dalam beberapa minit selepas tu dengar lagi sekali bunyi grill dibuka. Dengar lagi sekali bunyi grill dibuka, bunyi pintu utama rumah tu pun dibuka juga. Kemudian cumanya kali ni, yang kali kedua bunyi pintu dengan grill tu, orang yang masuk tu dia bagi salam. Yang pertama tu tak ada salam, tapi mak saya cakap dia boleh dengar yang suara ayah saya, sebab ayah saya ni dia akan selalu batuk. Dia macam dia macam tu lah, dia akan batuk ke berdehem ke apa ke. Yang kali pertama tu memang ada bunyi tu. So mak saya pun dah memang confident lah yang first tu macam ayah saya. Tapi time tu nasib baik jugalah yang dia tak dia rasa terdetik hati nak keluar daripada bilik tu. And then bila yang kali kedua tu baru dia dengar bunyi orang buka pintu, buka grill semua. Ayah saya masuk, bagi salam, Assalamualaikum. Kemudian barulah mak saya rasa okey, yang kali kedua ni baru betul-betul suami aku. Jadi yang pertama ni siapa tu? Yang pertama tu siapa, kita orang tak tahu. Sampai sekarang tak tahu Sampai sekarang tak tahu. Even dah cerita dekat ayah pun, ayah kata mungkin takut itu perasaan mak saya sebab tengah mengantuk kan. Ataupun mungkin benda tu yang macam orang kata macam menyamar sebagai ayah saya lah. So sampai sekarang kita orang tak dapat lagi jawapan siapa yang pertama. Cuak agak macam tu kan. Sebab yelah, masa dia balik, masa yang first tu kan, cara dia batuk kan, cara dia tu semua macam sama kan. Memang sama, sebiji. Itu kalau nak dijadikan cerita tu, kalau mak kau buka pintu, katalah tiba-tiba dia nak menyambut pula kan, nak sambut pula husband dia balik kerja kan, dia buka pintu pula, aduh apa benda pula dia nampak kan. Sama ada dia mungkin nampak lembaga ataupun dia tak nampak apa-apa, tak tahulah kan. So, kalau kena kat saya memang seram tu. Seram. Betul seram. Alright, itu adalah cerita Alip yang pertama, Alip Okey Alip, apa kata jom kita dengarkan cerita Alip yang kedua. Yang kedua ni pengalaman saya dekat rumah yang sama. Rumah saya ni dia menghadap bukit tau bang. Dia menghadap bukit yang memang terus hutan teruslah belakang tu. So saya punya bilik tidur ni pun memang bukit. And then ada satu hari tu bila saya nak masuk tidur, masa tu saya masih sekolah lah, mungkin dalam tahun 2006 macam tu. Dalam pukul 11 lebih saya nak masuk tidur. Saya punya habit kalau saya nak tidur, saya akan buka tingkap bilik. Yelah sebab angin daripada luar sejuk kan. Kita pula duduk rumah tingkat atas, sedap lah. So bila saya buka tingkap bilik, dekat bawah sekali dekat rumah saya ni, kat belakang tu ada satu pokok yang dah mati, yang dia ada batang pokok, ada dahan semua tapi tak ada daun. And then belakang tu memang gelap lah. Dia tak adalah gelap sangat, tapi sama-sama lah ada cahaya daripada lampu-lampu jalan kan. Kemudian saya tak tahu kenapa malam tu mata saya ni nak tengok ke arah pokok tu. And then bila saya tengok ke arah pokok tu, saya nampak ada satu lembaga perempuan berbaju putih, rambut panjang, duduk dekat atas dahan pokok yang mati tu, dalam keadaan mencangkung sambil digoyang-goyangkan badan. Dia macam ibarat kita tengah macam berzikir ke, macam tengah menyanyi dekat atas dahan pokok kan. Macam tu lah dia duduk gerak-gerakkan dia punya badan. Dan masa tu dia menghadap kau ke atau dia menghadap tempat lain? Dia menghadap tempat lain, tapi badan dia tu boleh dikatakan menghadap saya. Sebab masa saya tengok kat dia tu, kalau kita tengok jam kan,
Dia arah pukul 10 saya. Oh, Tapi faham. badan dia menghadap pukul 3. Uish. And then masa tu bila saya dah nampak benda tu, saya macam apa benda dekat atas pokok tu kan. Lepas tu saya duduk tengok, saya tenung betul-betul. Saya rasa macam time tu saya dah terkejut bila saya nampak dia berhentikan badan dia. And then saya nampak kepala dia mendongak ke arah saya. Bila dia mendongak tu bang, la ilaha illallah. Time tu badan saya jadi kaku, tak boleh nak bergerak, lidah kelu terus. Dalam second lah, dalam 5 ke 10 saat macam tu, lidah jadi kelu. Saya nampak kelibat dia pandang saya tu. Lepas tu selepas berapa saat tu, saya terus tutup tingkap bilik, saya terus tidur. Ish, Allah. Itu teruk kan. Tapi ada jugalah orang kata yang dekat belakang tu adalah bukan makhluk yang tapi ada orang kata dia ni adalah yang belaan. I see. So saya tak pastilah yang mana satu kan, tapi ikut ayah saya cakap benda tu memang ada dekat belakang tu, dekat bukit tu. Sebab ayah saya maknanya, juga. Jadi maknanya ayah kau ni pun memang dah tahulah pasal kewujudan benda tu. Ayah saya dia tahu juga, sebab ayah saya ni dikatakan dia bukanlah perawat, tapi dia boleh tahu sebab benda-benda macam ni, sebab dia pun pernah berdepan dengan benda tu. Tapi masa benda tu duk macam dia toleh dekat kau kan, masa kau tengah orang kata dah terkaku dalam masa 5-10 saat tu kan. Kau boleh nampak tak muka dia macam mana masa tu? Muka dia saya tak berapa clear, tapi seingat saya dia sebab rambut dia tu dah menutup muka dia. Tapi kalau tak silap saya, wajah dia tu gelap lah, hitam macam tu. Hitam, dan juga kalau tak silap saya, mata dia masih sebelah je yang saya nampak, mata dia putih. Putih sahaja. Teruk tu. Time tu. Dan itu kalau kena kat aku, aduh yai. Yalah time sekolah pula, time tu kau budak-budak sekolah lagi kan. Tahun 2006 2007 kan baru form apa? Form 3, form 4? Time tu 2006 saya form 2. Form 2. Mesti goyang time tu kan. Tapi boleh pula kau tidur malam tu time tu nak tak nak kena tidur lah, sebab esoknya sekolah. tapi saya rasa malam tu take time lah juga saya nak tidur tu. Tapi masa tu ayah saya waktu tu dia belum balik kerja lah time tu. So saya pun nak tak nak memang tutup tingkap tu, saya terus selimut tidur je. Of course take time benda tu kan. Takutlah kita nak tidur, takut benda tu datang ke apa kan. Mesti macam-macam dalam kepala otak duduk fikir macam-macam. Takut bang, sebab ni yelah, kalau macam tak tahulah, masa tu memang refleks saya terus tutup tingkap. Mungkin sebab saya takut kalau saya buka tingkap, dia ada dekat tingkap lah. Kan. Sebab dia dah tahu saya nampak dia pun dah memasuk ke arah saya. So saya rasa masa tu saya tutup lah. Tapi masa tu dari jarak tingkap kau dengan pokok belakang tu, berapa jauh agak-agak lebih kurang? 50 meter, 30 meter ada? Saya rasa lebih kurang 50 meter. Sebab rumah flat ni tingkat 4. So pokok tu tinggi dia lebih kurang dalam 3 ke 4 meter macam tu, tinggi pokok tu. So dekat je lah. Dekat 50 meter dekat, tak jauh geng. Cumanya sebab dekat belakang tu memang totally hutan je. So dia punya keadaan tu sama-sama lah. Nak kata terang tak terang, gelap tak gelap. Kalau ikutkan apa yang orang tua saya cerita, benda tu memang dah ada dekat situ lah. Sebab ayah saya pun pernah berdepan dengan benda tu masa dia balik daripada main badminton. So dia balik dalam pukul 3, pukul 4 pagi macam tu. Dia nampak benda tu, tapi dia bukan nampak full macam saya. Dia cuma nampak paras dada je. Setengah je lah yang nampak tu. Dia nampak setengah je. Tapi dalam jarak yang sangat dekat, lebih kurang dalam 5 ke 7 meter je. Dekat sangat tu, 5-7 meter. Itu lagi jelas tu, 5-7 meter tu. So, and then ada jugalah ayah saya cerita kemungkinan sama ada yang tu adalah yang tinggal dekat rumah kita orang sebelum kita orang pindah rumah. I see. Sebab sebelum kita orang pindah rumah dekat Ulu Langat tu, kita orang duduk kat JB. So dalam lebih kurang dalam sebulan ke berapa minggu sebelum kita orang nak pindah rumah tu, kita orang datang lah untuk cuci-cuci rumah, bersih-bersihkan rumah.
And then waktu tengah malam tu ayah saya semayang. So waktu ayah saya semayang tu, ayah saya cakap benda tu memang munculkan diri dia dekat atas sejadah Uish. depan ayah saya, betul-betul depan dia. Astaghfirullahaladzim man. Member tengah solat pula kan. Time tu ayah saya dah habis dah solat. So masa tengah berwirid macam tu kan. So dia muncul kat situ. dia muncul dekat situ. Tapi ayah saya dah bagi tahulah dekat dia. Time tu cakap, okay, aku dengan keluarga aku akan tinggal dekat sini. Kalau kau nak tinggal kat sini, kau tinggal lah. Cuma jangan ganggu keluarga aku, itu je. Tapi tak tahulah. Berani juga ayah kau kan. So ayah saya memang dia berani lah. Dia memang berani. Sebab apa-apa kalau melibatkan benda-benda yang makhluk-makhluk di alam lain ni, mesti saya akan refer dengan ayah. I see. Okay, alright. Okay Lip, jom kita dengarkan cerita Lip yang ketiga. Let's go. Okay, cerita yang ketiga ni masih di rumah yang sama. Cuma selang beberapa bulan selepas tu lah. Okay, masa ni waktu tu malam minggu, hari Sabtu macam tu lah. So hari Sabtu ni kan kita masa tu tengah sekolah. So bila hari Sabtu ni, besok Ahad cuti, of course lah kita akan tidur lambat kan. So bila tidur lambat tu kita duduk tengok TV, duduk layan TV dengan ayah tentu. So dalam pukul 2 lebih pagi, saya nak masuk tidur. Saya tak tahu kenapa malam tu, lepas maghrib tu saya tutup saya punya pintu bilik. Sebab biasanya memang saya akan buka je. Tapi malam tu saya tak tahu kenapa saya tutup pintu bilik tu. And then lepas saya dah layan movie dengan ayah semua kan, biasanya kan satu malam dekat TV3 kan ada movie kan, macam cerita Jackie Chan tu kan. Tu duduk tengah melayan dah habis tu saya nak masuk tidur. Saya buka je pintu bilik saya tu. Saya nampak ada satu lembaga hitam besar, tinggi dia bawah sikit je daripada ceiling rumah tu. Tengah duduk dekat atas meja belajar saya. Waktu saya buka pintu tu, saya nampak dia tengah duduk dekat atas meja tu. Tapi dia bukanlah nampak penampakan yang ketul yang jelas. Dia nampak seolah macam bayangan. Tapi bayangan tu saya tahu itu bukannya perasaan ke, bukannya macam reflect daripada lampu ke apa, bukan. Masa saya nampak tu, saya sama macam situasi yang saya nampak perempuan dekat atas pokok tu, saya jadi kaku sekejap. Kemudian saya nampak benda tu dia macam pusingkan badan dia. And then dia terus beredar. Dia macam meresap kat dalam dinding. Okey, faham. Tapi dinding yang dia meresap tu adalah dinding yang pergi ke bilik mak saya. Oh, okey. And then bila saya dah okey, bila saya rasa saya dah boleh berjalan balik, saya terus pergi kat bilik mak saya terus tengok. Takut benda tu ada dekat situ. Dan bila saya tengok dekat dalam bilik mak saya memang tak ada lah benda tu. And then saya terus bagi tahu dekat ayah, cakap, Abah, Alung nampak ada benda hitam ni. And then Abah cakap, tak apa, benda tu mungkin perasaan dia. Yelah, sebab ayah kan mungkin dia tak nak bagi kita takut. Walaupun kita tahu apa yang kita nampak tu. Tapi dia just nak tenangkan kita supaya kita tidur dengan tenang. So bila saya dah cerita ke ayah cakap tu mungkin perasaan saya ke apa ke, dia suruh saya tidur. Dan saya pun okey lah, tak apalah, saya pun tidur. Tapi lepas saya tidur tu, saya terjaga sebab saya rasa macam ada sesuatu dicampak ke arah saya punya muka ni. Dan bila saya buka mata sikit, saya tengok ayah saya tengah baca something sambil dia taburkan beras dekat seluruh bilik saya. Oh, maknanya ayah kau ni dia tunggu kau tidur dululah. Dia tunggu saya tidur dulu, lepas tu mungkin dia nak pagarkan bilik tu ke apa kan. Time tu lah dia baik. Tapi time tu memang saya boleh nampak lah dalam keadaan mata kecil je kan. Tengok dia tengah duduk baca-baca something sambil duduk campakkan tu lah. Tapi yang saya tahu biasanya kalau apa yang dia buat yang dia campak tu adalah lada hitam, garam dengan beras. Yes. Aku rasa itu memang orang kata benda-benda yang selalu orang gunakan lada hitam, garam, beras ni. Sama juga macam dulu bapa mertua aku pun macam tu juga masa kita baru pindah rumah ni kan. Dia tolong pagarkan rumah ni dengan ustaz yang lain tu kan, tolong pagarkan rumah ni pun sama juga, dia pakai lada hitam, garam kan. Memang gitulah.
Kan? Memang Orang betul kata petua, orang tua kan. Betul kan. Sebab kalau Tapi ikutkan alhamdulillah petua, lah, so far okay. Alhamdulillah. Sebab kalau ikutkan petua ni banyak kan. Kalau macam Macam-macam kan. macam ayah saya Dia masa kalau kita pindah rumah ni pun dia cakap nak pagar rumah ni ikut cara Along, sebab Along tak tahu macam mana nak pagar betul-betul macam yang dia tahu. So dia just suruh saya azan lah. Azan menghadap kiblat sekali. Kemudian membelakangkan kiblat, azan juga. Kemudian pergi dekat depan pintu, azan dekat pintu tu. Lepas tu dah. Itu yang ayah saya ajar yang paling basic lah katanya. Betul, azankan rumah kan. Macam aku pula, macam aku yang dia ajar dulu lah kan. Azan semua penjuru kat rumah kan. Mana-mana yang ada penjuru semua azankan kat penjuru tu kan. Itu yang dia ajarkan jugalah. Tapi tak tahulah macam mana kan. Tapi aku buatlah macam tu kan. Aku azankan dekat penjuru, kat pintu rumah kan. Betul. Semua, macam kau cakap lah kan, orang kita ni, adat kita ni banyak macam-macam petua kita ada kan. Betul. Tapi alhamdulillah lah kan, petua-petua tu semua orang kata berguna betul. As long as kita ikut petua tu, and then contohlah suruh dibaca ayat apa-apa, yang penting ayat tu adalah ayat Al-Quran, cukup lah kan. Ya betul kan. Jangan orang kata baca mantra atau apa-apa, itu problem. Betul. Itu lagi pada saya lagi undang dia datang. Kita nak pagar rumah tak nak bagi datang, tapi kita baca mantra lagi dia datang. Dia kalau baca mantra tu kau bukan pagar rumah, ni kau buka gate ni kata kan, bagi dia orang datang. Aduh, pening tu kan. Okey Lip, jom kita dengarkan cerita Lip yang keempat. Let's go. Okey, yang keempat ni masa ni saya sekolah lagi lah. Kiranya waktu saya ni bukanlah orang yang hijab terbuka ke apa tak. Tapi orang kata masa saya ada masa-masa dia saya akan nampak lah. Cumanya waktu saya sekolah tu adalah waktu peak untuk saya berhadapan dengan benda-benda macam ni. So kita ni berlaku masa saya bersekolah dekat sebuah sekolah menengah teknik dekat Selangor. Saya tak nak bagi tahu sekolah teknik mana. Sekolah menengah teknik kat Selangor tak banyak geng. Dia ada sekolah menengah teknik Selangor Sungai Buloh. Itu antara yang famous lah. Ada Alam, ada Buloh. So nanti so saya tak nak sebut lah. Okay. Okay, masa tu yelah kita masuk sekolah teknik kan masa Form 4 kan. So bila masuk Form 4 tu, ada saya dengar daripada kawan-kawan yang kata okay, Muhammad ni ada saka, dia ni ada ilmu tu, dia ni ada silat tu, ada ilmu ni kan. So bila saya relate dengan diri saya yang saya dah 2-3 kali nampak benda tu, and then ayah saya pula jenis orang yang berani berhadapan dengan benda-benda macam tu. So waktu tu saya jadi lagi eager nak tahu pasal makhluk ni. So nak dijadikan cerita, ada satu malam tu malam minggu rasanya, sebab dekat asrama saya tu dia ada every week ada minggu untuk kita balik rumah parents kan. So ada minggu balik wajib, ada minggu balik pilihan, dan ada minggu yang kita tak boleh balik langsung. Itu minggu tu kena kepada minggu yang kita orang tak boleh balik. And then kita orang tak tahu nak buat apa waktu hari Sabtu tu, tak tahu nak buat apa. So then ceritalah pasal benda-benda macam ni lah, pasal makhluk lain ni kan, makhluk halus ni. Kita punya sembang. Ada seorang kawan ni cakap, Lip, malam ni domnya ni dia nak buat menyeru benda tu datang. So saya pun macam menarik kan. So saya pun okey lah on. Saya kata saya nak join. Saya pun dah waktu malam tu kita orang pun pergi ke dom tu. Okey, dom dekat asrama saya ni dia ada dom besar dengan dom kecil. Dom besar boleh muatkan 18 orang, dom kecil boleh muatkan 12 orang. So tempat yang berlakunya kejadian ni adalah dekat dom kecil. So saya dengan kawan-kawan saya pun pergi. Apa semua, dah masuk dalam tu, dia tutup lampu. Dia tutup semua lampu dom tu. Tapi dia biarkan ada satu lampu tu dibuka tapi dalam keadaan malap. Sebab kita orang masa dekat asrama, kalau kita orang nak malapkan lampu, kita orang akan letak kain pelikat ataupun sejadah dekat lampu tu untuk tutup. So kita orang pakai benda tu lah. Kira lampu tu je yang buka.
then kita orang tengah duduk tu, ada seorang budak form 4 juga yang sebaya dengan saya, duduk bersila dekat lantai. Seorang lagi budak senior form 5 duduk bersila dekat atas katil dia, dekat katil atas kan. Yang budak form 4 ni dah, saya nampak dia dah macam baca something lah. Duduk baca. Tiba-tiba dalam keadaan dia yang tengah baca, dalam keadaan badan dia tengah bongkok tu, tiba-tiba dia tegakkan badan dia. Dia ada cakap sesuatu yang saya rasa saya tak faham langsung. Tapi saya tahu itu bukan suara dia. Sebab dalam keadaan suara yang macam tegak-tegak garau tu, saya tak tahu apa dia cakap. Tuan tengah senyap ni, senyap, tiba-tiba dia hentak tangan dia dekat lantai. Dia terus cakap tentu. Dalam keadaan kita tengah senyap, kita pun macam, apa benda ni kan. Lepas tu yang senior dekat atas katil tu pula, dia pun macam tengah buka silat dekat atas katil dalam keadaan dia tengah duduk. Dia tengah bersilat apa semua tu. And then ada seorang lagi budak form 4 yang sebaya dengan saya ni, dia tanya, apa berani nak pegang tali ni? Sebab sebelum pada kita orang masuk tu, petang tu dia orang pergi tangkap ekor katak tau. So katak tu dia letak dekat balcony dom tu, tapi dia tutup dengan tempurung kelapa, and then tempurung tu diikat dengan satu benang. Kemudian yang budak form 4 ni, dia saya bagi nama dia Ali lah. Yang Ali ni tanya kita orang, siapa berani pegang benang ni? Saya pun terus cakap, aku nak. Dia pun cakap, okey, kau duduk sini, kau pegang benang ni, aku nak kau baca ni. Kalau tak silap saya, ada antara ayat yang dia suruh baca tu adalah 3 kul. 3 kul, ada selawat dengan Al-Fatihah rasanya. So dia cakap, jangan berhenti baca selagi aku tak suruh kau berhenti. So saya pun baca dalam masa sama. Yang orang yang seorang senior dengan seorang junior kat bawah tu, saya tak tahu apa dia orang buat. Sebab dah saya tengok dalam keadaan dia orang tu dah macam tengah bergelut. Kemudian masa kita orang duduk tengah buat tu, saya duduk tengah baca, tempurung kelapa tu bergerak lah, ke kiri kanan kan. Selang dalam berapa minit lepas tu, tempurung tu berhenti. Kemudian yang si Ali ni pergi dekat tempurung, dia angkat je tempurung kelapa tu, dia cakap katak tu dah tak ada. Katak tu dah tak ada lah. Dia awal-awal tu, dia orang dah letak dah katak tu dekat bawah tu. Yang masa saya pegang tu, tempurung tu bergerak ke kiri ke kanan. Tapi masa saya tengah pegang benang tu, masa saya duduk tengah baca tu, si Ali ni ada tanya, Lep, kau ada rasa apa-apa tak? Rasa kena tarik, rasa benang tu kena tarik ke, ataupun rasa panas ke? Lepas tu saya cakap lah, setakat ni tak ada. Lepas tu selang dalam 2 minit lepas tu, barulah saya rasa benang tu panas. Dia panas sikit lah. Kemudian dalam selang 5 minit ke 10 minit tu, masa dia orang duduk tengah buat tu, tempurung tu stop. So bila dia stop, yang si Ali ni pergi tengok dekat bawah tempurung tu, tengok katak tu dah tak ada. Dia tu cakap, katak ni dah kena makan dah. Siapa pula makan? And then kita orang tu pergilah ke arah balcony tu. Kita pergi ke arah balcony tu, kita orang pun tengok. Sebab si Ali ni kata benda ni dah ada. Benda ni dah keluar and ada dekat belakang. Sebab belakang asrama kita orang ni adalah hutan kelapa sawit. Right. So kita orang tengoklah dekat situ. Takut dia ada tengah terbang ke, tengah meloncat ke apa kan. Kita orang tengok, dalam keadaan kita orang tengok tu, ada dengar bunyi mengilai. Kita orang tengah tengok ni, cari benda tu dekat mana ada. Sebab si Ali ni kata benda tu ada dekat belakang. So kita orang tengok dekat bawah, dekat tempat saya baju apa semua tu, kita orang tengok tiba-tiba kau ni terkejut aku. Dia jump scare manual lah. Jump scare manual. Kau ajar kan. So kita tengah tengok tu, dengar bunyi mengilai macam tu. Tapi mengilai dia dengar bunyi dari arah yang jauh. So lepas tu dah lama lepas tu, ada seorang yang duduk dekat luar dom. Sebab ada masa kita nak masuk tu, masa saya nak masuk dom tu, ada orang lain juga yang nak join. Tapi budak dom tu yang tahan. So dia jaga pintu dekat depan tu lah. Then dia cakap, benda tu dah ada dekat asrama perempuan. So kita orang semua keluar, pergi ke koridor asrama tu, tengok dekat blok perempuan. Sebab kita orang boleh nampak blok perempuan macam tu. Lepas tu bila kita orang pergi, dia orang kata ada pocong dekat atas bumbung asrama perempuan. So
Diorang tengok, diorang nampak, tapi saya tak nampak langsung. So and then selang dalam beberapa saat selepas tu, diorang kata pocong tu dah turun ke tingkat 3. Betul-betul tempat pocong tu ada dekat sebelah fire extinguisher. Okay. Dan diorang cakap lah ada dekat situ, diorang siap tunjuk lagi kan. Tapi saya still sama lah, still macam cari mana dia, tak nampak langsung kan. Dan ada seorang kawan ni cakap, kau tengok betul-betul, kau jangan berkelit, kau fokus je. Saya pun buatlah apa yang dia suruh tu kan. Tapi still result dia sama juga. Saya tak nampak langsung. And then lepas tu dia orang cakap okay, benda tu dah tak ada dah. Lepas tu saya pun macam okay dah, tak apalah. Mungkin bukan rezeki aku untuk nampak benda tu, tapi kira macam luck lah sebab dah dapat dengar kan. Maksudnya bila kita orang kena masuk balik ke dom yang kita orang buat upacara menyeru. Momen saya pusing je nak jalan pergi ke dom tu, saya nampak ada kelibat pocong yang saya rasa pocong tu lah yang duduk dekat atas bumbung tadi tu. Saya nampak pocong tu betul-betul dekat sebelah pintu dekat dom yang kita orang pergi. Oh, okay. Alright. Pocong tu fizikal dia agak tinggi, lebih kurang tinggi dekat-dekat nak paras pintu. Dalam keadaan saya nampak muka dia hitam, macam sebakar macam tu, dengan kain dia agak rusuk. Okay. Tu saya nampak yang orang lain dah menghala ke arah dom tu and masuk. Tapi pocong tu dia tengok je setiap seorang yang masuk dalam dom tu. Dia pusingkan kepala dia. Kiranya saya ni menghadap dengan pocong. Aduh, yai. Tapi dalam keadaan jarak itu agak jauh lah sebab dom yang kita orang buat tu dekat hujung sebelah sana. Kita orang dekat hujung sebelah sini. Lebih kurang dalam 30 meter macam tu. Bila saya nampak pocong tu ada dekat depan dom tu, saya terus terdiam kat situ, saya terus kaku dekat situ. Tiba-tiba ada seorang ni, dia tepuk saya punya bahu, dia cakap kau masuk je, kau pergi je, dia takkan kacau kau, dia memang ada situ. Saya pun macam kau ni dia betul, dia memang ada dekat situ kau nak suruh aku masuk. Dah lah dia toleh seorang-seorang yang masuk tu. Jadi aku nak masuk, dia akan toleh aku takut aku pun pandang dia juga. So saya cakap kat kawan saya, boleh tak kalau aku nak terus masuk aku punya dom? Lepas tu dia kata boleh, tapi dengan syarat kau kena pergi tandas, kau cuci kaki kau cuci muka kau, lepas tu kau terus tidur. So bila kawan saya cakap macam tu, saya terus turun pergi dekat saya punya floor, saya pergi toilet, cuci kaki cuci muka, tidur. Masuk dom tidur terus. Jadi maknanya kau punya kawan ni pun nampak benda yang sama lah yang apa yang kau nampak ni? Yes, betul. Kawan saya pun nampak juga. Tapi yang kawan saya nampak tu dia salah seorang orang yang tahu, dia kira macam tahu juga benda-benda ni. Mungkin dia punya hijab dia dah terbuka. Tapi dalam upacara yang menyeru tu dia duduk je kat dalam dom. Dia diam je. Ini penanggan budak-budak asrama kan? Yes, betul. Dalam masa tu memang takut gila lah sebab saya punya katil yang saya tidur dekat dom tu adalah betul-betul dekat pintu masuk. Tak ada kerja cari kerja, tak ada penyakit cari penyakit. Macam ni aja. Tapi itulah biasa kan, kalau budak-budak asrama memang macam ni. Kalau kita masuk form 4 form 5 kan, mesti ada satu dua kepala yang tak betul ya. Mesti orang kata nak mencari benda ni, nak jumpa, nak tengok kan. Betul. Pasal kita pula time tu tengah muda, memang eager nak tahu. Sampai tahap saya bila form 4 tu, saya ada waktu yang saya dapat balik ke rumah parents. Saya jumpa dengan seorang kawan saya yang belajar silat. Saya cakap kat dia, aku nak sangat tengok benda ni. Boleh tak kau tolong bukakan aku punya hijab? Saya cakap kat dia macam tu. Lepas tu dia adalah ajar, dia ada ajar baca ni, tapi bukan ayat Al-Quran lah, mentera lah. Lepas tu dia kata kau kena ambil limau nipis, kau kena mandi air limau nipis dekat atas tanah. Kau tak boleh mandi kat dalam toilet. Masa tu saya macam, kalau dah lah ayah saya ni jenis yang tahu bab-bab ni. Kalau saya buat macam tu, kena pula dekat ke atas tanah lagi lah. Dia tahu kantoi lah. Tapi memang masa saya fikir macam takut dengan ayah punya pasal, saya tak buat. Tapi itulah kan, begitu kau dah kira bernasib baik lah kan. Tak apa orang kata tak masuk dom tu kan, melepasi dia kan.
Tapi memang tapi ya, tapi apa jadi dengan kawan kau yang lagi 2 orang yang orang kata yang masa kau cakap yang mula-mula yang dia orang baca apa, kira dia orang bercakap dalam bahasa lain tu. yang bergelut tu. Ha. Masa kita orang keluar daripada dorm tu nak tengok benda tu dekat asrama perempuan. Saya perasan dia orang masih lagi dalam keadaan macam bergelut lah. Oh, masih lagi. Masih lagi. Tapi bila kita dah keluar tu saya dah tak tahu dah. Tapi ikutkan apa yang kawan saya cerita besoknya tu, dia kata diorang tu take time dalam 10 ke 15 minit selepas tu barulah diorang okey. Baru diorang okey. Yes. Tu pun lepas pada pocong yang dekat depan dom tu beredar. Asyik baik geng. Seram cerita asrama kau ni. Kalau ikutkan cerita-cerita asrama kan, mana-mana asrama pun banyak je cerita. Cuma macam saya pun kadang bila saya duduk tengah-tengah malam nak pergi basuh baju pukul 12, pukul 1 pagi tu, ada je terasa macam meremang ke apa ke, tapi saya buat bodoh je. Buat dia je lah kan. Jangan orang kata jangan melayan sangat kan. Saya macam aku nak pergi basuh baju, aku nak pergi basuh je. Apa-apa kat depan aku ke, dia ikut aku ke, tak lah. Betul. Kan, orang kata jangan melayan sangat lah Tapi kalau kita tak layan sangat pun risau lah. Sebab mungkin takut benda tu ingat kau ni berani ni. Nanti dia bagi lagi kan. Betul lah tu. Tapi ini macam kau cakap tadi, ni salah satu daripada sekolah teknik di Selangor betul. Yang apa yang aku dapat tangkap daripada kau cakap pasal sekolah ni, dia ada asrama lelaki dan asrama perempuan, okey. And then dia belakang pada asrama tu dia macam hutan, macam kelapa sawit sikit betul. Okay guys, kepada sesiapa yang tahu sekolah menengah teknik mana yang dia cakap dekat Selangor ni, sebab Selangor ni ada beberapa sekolah menengah teknik. Dia ada di Shah Alam, dia ada di Puchong. Puchong ada Puchong? Puchong tak ada, dia ada Shah Alam. Ada Buloh, mana lagi Sungai Buloh. Banting tu ada kat sini. Banting kau ada dekat Kuala Selangor, ada dekat Sepang. Kan. Ada beberapa lah sekolah-sekolah teknik kat sini kan. Kalau korang teka kat mana, kalau korang nak tahu kat mana, korang teka lah kan. Aku pun tak tahu, tapi aku tahu kalau macam ada kelapa-kelapa sawit ni dekat sekolah menengah teknik Sungai Buloh pun ada juga. Tapi tak tahulah kan. Clue dia hutan tu je. Clue dia hutan dia kan. Tak banyak orang kata sekolah teknik ni ada hutan kat belakang kan. Jadi so kalau korang tahu kat mana sekolah menengah teknik ni, korang komen dekat bawah so that kita boleh tahulah kat mana sekolah menengah teknik ni. Okey bro, jom kita dengarkan cerita Alip yang ke-5. Okey, cerita yang ke-5 ni tentang ayah saya, pengalaman dia sendiri. Yang mana ayah saya ni dia aktif dalam sukan badminton dengan bowling. So ada satu hari tu lepas pada dia balik kerja, dia terus pergi main badminton. Dan bila dia main badminton ni, biasalah kalau masa kita dah main waktu malam, so memang kita akan lepak dulu ke minum-minum dulu kan. Dan ayah ni dia balik dalam pukul 3 pagi macam tu. And then ayah saya punya habit pula, kalau dia dah bawa bag badminton dia memang akan standby baju, seluar, underwear ke sekali dengan towel. Kadang-kadang dia akan mandi dekat dewan tu. Dia terus mandi. So bila dia dah mandi tu, balik dia takkan mandi lah. Dan satu malam tu, bila dia balik daripada main badminton tu, dia nak mandi tapi dia tak mandi dekat dewan, dekat tempat dia main tu. Tapi dia mandi dekat tempat buang sampah dekat sebelah blok kita orang. Tempat buang sampah ni dia ada dinding lah. Ada dinding dan ada pipe semua tu. Yang mana pihak orang maintenance dekat sana lah pakai. And then ayah saya ni bila dia balik tu dia rasa macam aku nak mandi terus lah dekat tempat buang sampah ni. So ayah saya pun mandi lah. Mandi kat situ apa semua, mandi. Masa the moment dia tengah mandi tu, tiba-tiba ada satu kelibat perempuan. Tapi bukan dalam fizikal yang penuh. Kelibat perempuan tu separuh je. Dia sampai dekat paras dada je. Betul dekat depan dia. Uish, depan dia je benda tu. Tapi ayah saya ni jenis yang dia hati kentang. Dia buat tahulah dia mandi je lah. Uish, lamba. Dia memang samba. Tapi dalam hati dia time tu dia cakap lah, dia macam berinteraksi dengan benda tu. Aku duduk kat sini, aku nak mandi je.
aku tak kacau kau, lepas aku mandi aku balik. Kau jangan ikut aku. Tu ayah cakap dekat dalam hati lah. And then tak tahulah dia tu nak munculkan diri, mungkin dia nak bagi tahu yang dia ada kat situ ke, ataupun dia memang saja nak mengusik ke apa ke. Tapi memang ayah buat kental je lah. Sampailah dalam selang berapa minit lepas tu, benda tu lama-lama dia hilang. Tapi berani juga yang kau ni kan. Ayah saya dia tak tahu lah, mungkin dia mewarisi daripada arwah atuk saya. And then ada jugalah macam satu tips yang dia bagi tahu kat saya. Tips ni saya rasa orang yang jiwa kental je yang boleh buat benda ni. Yang mana kalau dia cakap, kalau kita berhadapan dengan makhluk halus ni, kalau kita nampak dia, kita jangan lari. Kita tunggu je dekat situ sampailah badan kita ni berpeluh. Sampailah kita rasa panas, sebab masa kalau benda tu dekat ataupun benda tu ada dekat depan kita ke apa ke, badan kita akan automatik sejuk. So bila kita nampak tu ataupun kita rasa dia ada dekat situ, kita duduk je situ, jangan pergi mana-mana sampai badan kita rasa panas dan berpeluh satu badan. Lepas tu barulah bila benda tu dah hilang, rasa sejuk tu dah tak ada, barulah kita boleh angkat kaki cabut lah. Nak jadi macam tu memang taklah geng kan. Kalau untuk aku kan, kalau kata-kata dah jumpa benda tu depan muka, memang taklah aku nak tunggu sampai badan aku berpeluh. Betul. Sebab benda tu lagi pun macam ayah saya tu, kejadian tu berlaku, dia perempuan tu betul-betul dekat depan dia. Tapi yelah, saya pun macam pelik lah juga. Sebab perempuan tu dia paras dada je. Dia macam, kalau macam kita tahu penanggal kan, penanggal dia just kepala je. Betul. Tapi ni kepala ada, bahu ada nampak. Tapi dia memang paras takat dada je. Kaki, perut apa semua tak ada. Betul-betul depan muka dia, jarak dalam 3 ke 5 meter macam tu. Masa tu dia tengah mandi tu lah. Dia tengah mandi masa tu. Masa tu dalam pukul apa lebih kurang agak-agak? Pukul 3 pagi macam tu. 3 pagi mandi kat luar pula jumpa benda tu. Dan tempat memang ni lah, macam saya cakap tadi lah, rumah saya tu, rumah flat tu dia memang menghadap ke arah hutan, bukit kat belakang tu. And then memang ayah mandi pun memang menghadap ke arah hutan tu lah. So mungkin je lah, sebab hutan kan memang kawasan dia. Memang betul kental lah dia ni. Serius lah. Tahu tak apa lah. Sebab dia memang apa-apa benda pun memang dia lamba je. Sebab ada sekali tu saya ikut ayah saya pergi badminton. Balik pun lebih kurang dalam pukul 1, pukul 2 pagi masa tu. Naik kereta kan. Balik tu kita orang macam ada langgar something. Tapi ayah kata mungkin tenggiling putih tau. Tenggiling putih ataupun tenggiling emas tentulah, sebab ayah nampak benda tu macam berkilau. So bila ayah langgar, saya pun memang rasa benda tu macam kita orang gilis satu benda yang keras. Ayah patah balik, cari benda tu tak ada. Ayah saya gentar lah sebab dia sanggup U-turn. Kalau macam saya straight balik je. Betul. Kalau macam aku pun aku balik terus. Aku tak peduli lah aku langgar apa tadi kan, kucing ke apa ke, aku balik terus. Aku dah tak ada nak patah-patah balik lah. Betul. Kalau macam saya pun memang saya straight je. Tapi disebabkan ayah saya cakap, kalau macam kita langgar tenggiling ni, macam ayah cakap tenggiling emas ataupun tenggiling putih macam tu, benda tu bukanlah tenggiling betul, tapi satu benda yang menyerupai tenggiling. Dan yelah, macam ayah saya carilah masa dia U-turn tu, dia pergi balik kat tempat yang dia langgar tu. Dia cari, kalau kita langgar binatang ataupun tenggiling ke apa ke, mesti dia akan, at least dia punya macam kulit tu adalah macam sekeping ke apa ke, mesti jatuh kan. Yes. Tapi ni tak ada langsung tak ada kesan kat situ. Langsung tak ada kesan. Dekat kereta pun tak ada apa ni, kemek-kemek ke apa ke, tak ada. Yelah, sebab usually kalau orang langgar tenggiling ni memang akan ada kesan lah. Yelah, sebab tenggiling pun dia punya kulit pun keras. Ini langsung tak ada bang. Tapi yang itulah nak bagi tahu yang ayah saya punya kental, dia sanggup U-turn balik. Benda tu muncul depan dia pun dia sanggup stay je. Kalau saya memang tak lah. Bahaya bodoh ayam kau ni kan. Jenis yang tak peduli kan. Betul. Tapi macam ayah saya ni pun dia boleh je macam merawat. Dia pun pernah juga, saya pernah minta ilmu daripada ayah kan. Ayah saya pernah je bagi tahu kat saya, baca ayat ni. Salah satu ayat yang dia bagi tahu kat saya tu adalah ayat 1000 dinar. 1000 dinar, yes. So dia bagi kat saya. Lepas tu tiba-tiba mak saya cakap, jangan bagi dia lagi, dia belum sedia. Lepas tu ayah saya cakap, okay, abah takkan bagi dekat Along lagi sekarang ni.
Sampai sekarang abang tak bagi-bagi. Minta tengok. Tak tahu abang, saya pun macam sebab saya takut bila saya minta, saya takut bila benda tu dia tahu kita ada protection, lagi dia nak dekat dengan kita. Betul juga, make sense juga tu kan. Itu apa yang saya fikir lah. Yalah, orang kata ikut fikiran logik dia dah tahu kau dah ada ilmu-ilmu yang macam-macam kan. Engkau dah ada pendidik kau yang kuat-kuat. Mesti ni aku test kau, tengok macam mana kan. Ya, betul. Sebab macam ayah saya dengan adik-adik dia pun ada 2 orang, ada 2 ke 3 orang adik dia yang ada ilmu-ilmu ni. Banyak lah. Dia orang punya dugaan tu ada lah, ujian-ujian tu. Nampak benda tu, dengar ni. Selalu macam tu Lip kan. Kalau orang-orang yang ada ilmu ni kan, memang banyak dugaan dia. Dan dugaan dia bukan calang-calang pun, bukan kecil-kecil anak pun. Betul. Antara kita nak ambil ilmu tu, boleh je. Orang macam orang lain, boleh je ajar. Sama ada kita kuat dengan tak je lah. Kan, antara kuat dengan tak, itu je masalah dia. Kan? Kalau kita was-was dengan kekuatan diri kita sendiri, tak payahlah. Saya rasa saya tak payahlah. Betul. Kita fall back je lah. Kan, kita fall back. Betul, kita fall back, kita relax je kan. Betul. Okey Lip, jom kita dengarkan cerita Lip yang terakhir untuk malam ni. Okey, cerita yang terakhir ni baru je berlaku. Kalau tak silap saya, seingat saya dalam awal bulan 9 yang baru ni lah. Ni baru ni, bulan lepas ni? Baru je lagi. Sama ada awal bulan 9 ataupun hujung bulan 8. Macam tu lah. Awal baru sangat ni. Fresh from oven saya bagi abang. Fresh from oven. Okay, go. Okay, benda ni berlaku waktu malam jugalah. Landed lah, benda ni memang akan berlaku malam kan. Tapi pada masa yang saya tak expect. Yelah, sebab kalau kita dengar cerita orang lain ataupun pengalaman diri pun, benda ni akan berlaku tengah-tengah malam waktu dia tengah aktif kan. Tapi ni berlaku dalam 10 lebih macam tu malam. Awal. Waktu tu saya, dalam PKP ni kita ada masa kita work from home, ada masa kita work from office kan. Betul. Tapi hari tu saya work from home, saya punya tunang pula work from office. And then masa tu dah pukul 9, pukul 8 lebih, pukul 9 macam tu, saya WhatsApp dekat saya punya tunang. Saya tanya dia dah balik ke belum kerja kan. Lepas tu dia kata belum, mungkin dia akan balik lambat dalam pukul 9.30. So saya pun macam okey dah, tak apalah, kita care dengan tunang punya pasal. Kita pula dah siap masak dah untuk kita punya makan hari tu. So kita risau dia belum dinner kan. Sebab kita dah dinner lah. Dia belum dinner kan. So saya pun fikir tak apalah, aku panaskan lauk, aku siapkan makanan, aku nak pergi office dia, bagi dia. So saya pun macam okey, pergi office dia, bagi dia apa semua, bagi dia makanan, dan saya pun teman dia balik pun separate lah. Sebab saya bawa kereta saya, dia bawa dia punya kereta. Tunang saya ni menghala ke Ceras. Saya bila sampai dekat Ceras tu, saya pun U-turn balik ke rumah sewa saya yang dekat Sungai Besi. Okay. Saya pun balik macam biasa, just macam normal lah balik kan. Tapi bila saya nak sampai ke saya punya apartment ni, kebiasaan saya punya habit ni, saya akan tegur security yang bertugas pada waktu tu lah. Tak kira lah siang ke malam ke, at least saya akan angkat tangan dekat diorang. Dan masa saya nak masuk dekat post guard tu, saya nampak ada 2 orang pengawal tengah duduk dekat luar, tengah bersembang lah, berasap apa semua kan. Saya pun tegur je lah, bang, panggil lah macam tu kan. Saya angkat tangan. Lepas tu dia pusing, dia pandang kat saya, dia macam dia angkat tangan sikit, lepas tu dia terus pusing balik, dia terus masuk dekat dia punya pos pengawal tu, tutup pintu. Saya pun macam hai ni, kenapa dia orang ni. Lepas tu saya pun macam tak apalah. And then saya nak masuk ke parking. Okay, parking dekat apartment saya ni dia 3 tingkat, which is dia ada ground floor A, ground floor B, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Saya punya parking kereta saya dekat tingkat 3A. Okay. Dan dekat ground floor A, dia orang ada stationkan seorang lagi pengawal dekat depan lift. So saya pun dengan saya punya habit lah, bila lalu kat depan guard yang dekat ground floor tu, saya angkat tangan panggil lah, bang. Dia angkat tangan sikit je, lebih kurang sama macam pengawal dekat pos tadi. Dia angkat tangan, dia dongak, lepas tu dia terus tunduk. Yang saya perasan muka dia macam dalam keadaan takut lah. Saya pun macam dah 2 kali ni, kenapa pelik lah. Abang ni macam tak nak pandang aku ke apa kan.
Dan saya pun macam tak apalah, okay, aku nak naik parking, aku nak balik, aku nak sambung buat kerja. Dan saya pun naik. Okay, layout parking saya ni dekat nak naik ke tingkat 3 tu, dia ada untuk naik dengan untuk turun tu sebelah-sebelah. And then depan tu sikit, bila kita dah naik, ada satu tiang. Dan dekat tiang tu dia ada letak cermin bulat yang biasanya kita akan nampak dekat lorong-lorong kecil yang cermin bulat tu kan. Yes. Okay, ada cermin tu dekat tiang tu. So means kita bila kita nak naik, kita boleh nampak ada orang turun ke, ataupun bila kita turun, kita boleh nampak ada orang naik kan. Saya pun naik, saya terpandang dekat cermin tu. Saya tengok, ada apa dekat atas bumbung kereta ni. Saya pun macam, okay, tak apalah. Aku nak tengok balik dekat cermin yang next untuk naik ke next. Dan saya pun naik balik. Naik sampai dekat tingkat 1A. Saya tengok ada kelibat perempuan macam yang saya nampak dekat atas pokok tu. Dalam keadaan mencangkung, tapi kepala dia tunduk je dekat atas bumbung kereta. Saya nampak dia dekat cermin tu. Aduh. Dia dalam keadaan mencangkung, tapi tangan dia ni dia macam dikepakkan macam tu lah. Saya nampak dia dalam keadaan macam tu. Tangan dia tu saya nampak macam hitam. And then saya pun naik. Tapi dalam keadaan yang sama, dalam masa sama saya takut ni. Saya daripada saya buka tingkap, sebab saya punya habit bila saya drive malam, saya akan buka tingkap. So bila saya dah nampak dia tu, saya terus tutup tingkap. Tutup tingkap, saya pun naik sampai ke tingkat 2A. Saya tengok balik dekat cermin tu, tengok dia dah tak ada. Bila saya tengok dia dah tak ada, lagilah kita risau. Takut tiba-tiba dia dah masuk, ada dekat seat sebelah ke, ada dekat seat belakang ke kan. Kau buat hal kau ni kan. Lepas tu saya pun, tapi dalam masa sama saya tengok juga dekat cermin, dekat rear mirror tu kan. Saya tengok kosong, dekat seat belakang kosong, dekat seat sebelah pun kosong. Dan saya pun naik macam biasa dekat parking tu. Bila sampai dekat parking, saya bukan terus keluar. Saya duduk dulu kat dalam kereta. Saya bacalah apa yang boleh, apa yang saya tahu, yang benda basic lah. Al-Fatihah, ayat kursi. Ayat kursi ni yang ayah saya ajar adalah ayat kursi 9 wakaf, 9 kali berhenti. Lepas tu saya baca 3 kul. Tapi saya tak tahu kenapa masa tu saya punya refleks badan bila saya dah baca ketiga-tiga 5 surah tu. Bila saya dah baca, saya terus tiup dekat tangan. Saya terus sentak tangan saya ni dekat atas bumbung kereta. Daripada dalam lah. Saya terus sentak, saya macam gosok-gosok macam tu. Lepas tu dalam masa sama saya fikir, tolonglah kau jangan ada lagi kat atas ni. Lepas tu selang dalam berapa minit, dalam seminit 2 macam tu, saya pun keluar. Tapi saya keluar, saya tak pandang pun kat atas bumbung tu. Saya terus keluar, saya tunduk kepala, saya terus tutup pintu, kunci, terus gerak. Lepas tu dah nak sampai ke arah lift tu, saya pun pusing balik. Saya tengok balik dekat saya punya kereta, ada tak benda tu kan. Saya tengok benda tu dah memang dah tak ada dah. Asyik baik. Saya balik tu ada jugalah rasa meremang ke apa kan. Tapi masa dah tengah jalan nak naik rumah tu, memang baca apa yang saya tahu semua. Aku rasa benda tu menumpang lah kan. Dia menumpang daripada tempat kau hantar makanan ke apa semua tadi kan. Betul. Dia tumpang, lepas tu guard pun nampak kan benda tu. Dia tak boleh buat apa lah macam tu kan. Betul. Sebabnya masa selang hujung bulan 9 hari tu, saya accident. Ada orang langgar kereta saya daripada belakang. And then ayah saya datang ambil lah. So ayah saya datang hantar saya dekat saya punya rumah sewa ni. Masa tengah naik parking tu, ayah saya cakap, perempuan yang Alun nampak tu, tempat dia dekat situ, dekat pokok tu. Dekat pokok, dekat luar kawasan apartmen saya ni. So saya pun tanyalah, tempat dia memang dekat sini ke? Cakap, betul. Sebab tempat tu hutan. Dia ada bukit, tapi bukit tu dah kena tarah untuk buat construction kan. So ayah saya cakap, tempat dia memang dekat situ, dekat pokok tu. So saya pun macam, sudah, kalau aku keluar malam-malam ni, sekarang dah lah, daripada parking tu boleh nampak pokok tu. Yelah kan. So mungkin dia menumpang, dia just takut dia terbang mana-mana. Lepas tu dia tumpang sampai ke tingkat 2 ke apa ke. Lepas tu dia pun okay, thank you, aku nak balik. Macam tu lah kot. Semak macam tu Oi, tapi seronok tu cerita kau hari ni. Ada berapa 5-6 cerita hari ni kau cerita dengan kita orang Oi, banyak tau. Tapi yelah semua pendek-pendek. Tapi kebanyakannya cerita semua yang best-best lah orang kata
So guys, macam mana guys dengan cerita daripada si Alip ni kan? Best ke tak best Kalau korang nak lagi cerita daripada dia, korang komen kat bawah. Okay Lip, sebelum kita mengakhiri kita punya podcast untuk malam ni, okay, kau ada apa-apa pesanan tak untuk penonton-penonton di segmen yang tengah menonton sekarang ni? Silakan. Okay, first nak terima kasih lah dekat Abang Hafiz dengan The Segment. And then terima kasih juga kepada penonton lah yang sudi nak dengar saya punya cerita ni. Saya tak ada nak pesan apa sangat lah, tapi benda-benda macam ni common lah. Kalau kita ni kita tahu kita ni adalah makhluk yang Allah ciptakan yang paling sempurna, yang paling terbaik lah. Tapi kita jangan rasa macam kita ni hebat sangat. And then kalau melibatkan saka ke apa ke yang keturunan-keturunan ni, tentu mungkin kita tak boleh nak elak lah. Cumanya benda yang tak ada dengan kita jangan cari. Betul. Kalau kita tak ada kalau family kita tak ada membela ke apa ke, kita janganlah mulakan langkah untuk aku nak benda ni lah untuk berdamping dengan aku. Sebab benda tu nanti akan menyusahkan diri kita, menyusahkan keluarga kita, keturunan kita nanti. Betul. Itu je lah. Itu dia guys, pesanan yang sangat ringkas daripada Alip, tapi aku rasa pesanan tu boleh diterima pakai. Sebab betul juga apa benda yang dia cakap, benda yang tak ada tu janganlah kita cari kan. Kalau benda tu dah memang ada, nak buat macam mana kan, kita kena hadap je lah kan. Okey, kepada sesiapa yang ingin berkongsikan kisah seram dengan The Segment, korang boleh hantar email kepada kami di hellosegment@gmail.com ataupun korang boleh DM kami di Instagram @hellosegment. Cara yang paling mudah, korang join dekat the Discord channel. Alip pun ada dekat dalam Discord channel ni. Aku akan tinggalkan link di bawah. Tapi Lip, sebelum aku mengakhiri kita punya podcast ni, aku dengan warga The Segment, kita nak ucapkan tahniah dan juga selamat pengantin baru untuk Alip yang akan bernikah di minggu hadapan and hopefully semua upacara ataupun semua majlis berjalan dengan lancar. And Lip, aku nak minta tolong satu benda Lip, make sure masa akad nikah tu lafaz tu biar sekali je Lip, jangan berkali-kali Lip. Oh, insyaAllah. Doakan lah. Tulang saya selalu keep on pesan, kau make sure jangan 2 kali ke 3 kali ke apa, jangan, make sure sekali je. Macam okay, make sure sekali, make sure sebut nama betul kau, jangan sebut nama orang lain. Pening kepala kau nanti. Okay Lip, terima kasih Lip sebab dah sudi untuk berpodcast dengan The Segment. Okay guys, itu saja untuk malam ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.